Saya sibuk, saya kena kerja, bisnes dan lain-lain. Sibuk kan? Sibuk sungguh kan? Tadi ada masa tengok cerita Bollywood tu? Ada masa tengok bola tak? Ada masa tengok TV tak? Ada masa jalan-jalan tak? Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang selalu kata dia tak ada masa, sebenarnya orang yang betul-betul tak ada masa adalah orang yang dah 6 kaki ke bawah. Sebab mereka dah terputus daripada masa. Tetapi kalau kita ni, bukannya suruh kita 24 jam pergi berdakwah, tak payah tidur, tak melampau. Waktu yang kita terluang untuk tengok TV, contoh kita satu hari peruntukkan 1 jam tengok TV, tak boleh ke kita ambil 20 minit untuk berdakwah ke, cakap dengan jiran ke? Okey je. Bukan suruh ambil 25 jam, tak ada 25 jam, 24 jam juga. Tetapi ambil masa itu, peruntukkan masa itu untuk pergi nak buat kerja. Sambil kerja, sambil boleh berdakwah. Sambil berbisnes, sambil berdakwah. Bukankah kita pernah mendengar hadis Nabi SAW, seorang peniaga, seorang pedagang yang amanah, dia ganjarannya adalah seorang syahid. Itu pun berdakwah. Bila orang tanya, saya tengok orang lain bila jual barang banyak menipu. Apa pasal lu tak ada tipu? Kita pun kata, betul, saya tipu, orang lain tak tahu, tapi Tuhan tahu, Allah tahu. You tahu tak siapa Allah? Settle, buka muka lima. Kalau nak, pasti akan jalan. Kalau tak nak, memang tak jalan. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, sibuk, semua sibuk, insya-Allah. Ada orang menyibuk, ada orang busybody. Itu pun sibuk juga. Tetapi saya nak pesan diri saya dengan tuan-tuan dan puan-puan, kata-kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dia kata nak tengok kedudukan kita di sisi Allah, tengoklah apa yang Allah sibukkan kita dengan. Dunia ni penuh dengan orang sibuk. Ada orang yang dah usia 80-90, dia tetap gilakan kuasa. Saya tak merujuk pada sesiapa. Tuan-tuan dan puan-puan yang buat andaian. Bukankah waktu itu sepatutnya difokuskan kepada persiapan nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu Nabi sebut, bila semakin meningkatnya usia, dia juga meningkatnya ketamakan dan kecintaannya kepada dunia dan harta. Dan kita sebagai Muslim, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi dah cakap macam tu. Bukan kata jangan tak nak harta, nak. Tapi harta itu, Nabi SAW dengan seorang sahabat kata, hartaku, hartaku, hartaku. Maka Nabi kata, apa hartamu? Hartamu adalah yang engkau gunakan untuk membeli pakaian yang telah pun usang, yang telah pun engkau belikan makanan untuk makan. Tetapi hartamu yang sebenar adalah hartamu yang telah engkau infakkan di jalan Allah, yang engkau simpan di akhirat. Itu baru harta kamu. Maka tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, tengok kedudukan kita di mana. Dan saya kata sebab tu, masih ingat topik pertama saya mulakan dengan saya ucapkan tahniah kepada semua yang hadir? Tahu kenapa? Sebab Allah sibukkan kita pagi ini dengan urusan ni. Saya sibuk. Tanya staf saya. Sekarang ni kami ada 17 staf. Untuk sebuah NGO, 17 staf bukan sikit. Sebulan lebih setahun lebih sejuta lebih perbelanjaan. Banyak kerja dakwah. Sibuk. Tanya staf saya. Jarang ada masa saya nak bersama dengan family. Minggu lepas saya baru balik dari, saya bagi contoh sepanjang beberapa bulan ini, utara, selatan, timur, barat. Minggu lepas hari Isnin saya terbang ke Kuching tengah petang, pukul 3 petang. Saya terbang sampai malam, terus program. Lepas tu pagi esok kuliah subuh. Lepas kuliah subuh, Interfaith Dialogue yang dihadiri Ketua Menteri Sarawak. Habis saja, balik ke hotel, check out, naik flight pergi Kota Kinabalu sampai KK. Petang tu juga pergi ke Keningau, 2 jam perjalanan darat sampai ke Keningau. Pagi esok terus program 1 hari. Kemudian keesokan harinya program lagi 1 hari. Habis je program, terus balik ke KK, ambil flight pergi ke JB. Walaupun sepatutnya balik hari Jumaat, tapi saya ambil 1 flight untuk balik pergi ke JB sebab saya nak jumpa dengan seorang non-Muslim yang berminat dengan Islam. Dan saya tak kisah pun untuk burnkan tiket hari Jumaat tu, kerana bagi saya harga untuk sebuah hidayah lebih mahal daripada beratus-ratus ringgit yang saya belanjakan.
Balik hari Jumaat, alhamdulillah non-Muslim tu masuk Islam. Jumaat tu saya balik, sampai malam tu ceramah Maghrib. Dan so esok ceramah Maghrib, esoknya ceramah Maghrib, Isnin tu saya outstation lagi. Sampai staff saya kata, kenapa kamu masuk office? Kenapa kamu masuk office? Pergilah teman family. Saya kata, jawapan saya macam ni, ini bukan nak tunjuk hero, cuma saya harap tuan-tuan dan puan, kita sama-sama boleh buat sesuatu. Saya kata, betul, the right thing to do for me now adalah teman family saya. Betul, mereka pun ada hak ke atas saya tahu benda itu. Tapi saya kata, yang perlu saya buat adalah memberikan masa yang berkualiti kepada mereka, bukan menghabiskan 24 jam dengan mereka tapi tidur je kerja dia. Masa berkualiti. Dan saya tambah lagi, kenapa saya tak nak balik? Walaupun hati ni memberontak suruh saya balik, saya kata, simple je. Sebab dengan dakwah ni tak ramai orang buat, dan kita yang berada di dalam dakwah ni pun asyik nak komplain, rasa penat dan tak nak buat kerja, maka berkuranglah dakwah itu. Bukannya Islam akan rugi, tapi yang ruginya saya. Masa kita suntuk, masa kita tak banyak ibadah. Nak kata sedekah juta-juta, saya tak ada. Tapi apa yang kita boleh sumbang adalah ini. Jadi kenapa masa tu tak disibukkan untuk buat perkara yang bermanfaat? Sibuk tetap akan sibuk. Tak rindu isteri-isteri? Rindu. Tak rindu anak-anak? Rindu. Tapi tuan-tuan dan puan, sibuk tu memang sibuk. Dan pesanan saya kepada family saya, kepada wife saya, sebab saya selalu travel, pesanan saya kepada mereka jelas, iaitu kalau saya pergi overseas, saya meninggal ke apa ke, tak payah nak sibuk-sibuk nak uruskan jenazah saya bawa balik. Tanam je kat situ. Tanam je, supaya itu hujah saya. Tanam je. Buat apa bawa balik? Bukan boleh hidup balik. Kalau anak nak doa, bukan dia pergi kubur saya boleh tahu kenal dia, tak. Suruh dia doakan saya lah. Dari jauh pun doa, no problem. At least lebih baik mati buat kerja daripada mati tak buat kerja, kan? So lebih baik kita disibukkan. Dan saya lebih happy sekarang, walaupun ancaman bunuhnya ada, ancaman pukulnya ada, tapi so what? Orang yang memukul akan mati, orang yang dipukul pun akan mati. At least kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita sibuk melakukan sesuatu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala.